Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen, saya Miza Usni Muhammad. Langkah kerajaan menamatkan subsidi dan harga kawalan ayam tidak akan menyebabkan berlaku kenaikan harga bahan mentah itu pada masa depan. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Mohamed Ali berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengambil kira pelbagai faktor termasuk melakukan libat urus dengan pemain industri berkenaan. Sebelum kita membuat keputusan tersebut, engagement telah dilakukan dengan industri dan mereka memberikan jaminan. Sebab antaranya selain daripada subsidi bil, mereka juga yang mengkedaki. Jadi kita minta mereka memberi jaminan bekerjasama untuk memastikan bukan hanya supply tetapi harga itu pada kadar yang munasabah. Dan Alhamdulillah kita perlu tahu beberapa pasaraya telah mengumumkan sebelum pun bermula 1 November harga-harga mereka yang jauh rendah daripada harga RM9.40 tersebut. Ketika menggulung perbahasan rang undang-undang pembekalan 2024 bagi KDPN, Menteri turut memberitahu pihaknya telah mengarahkan 2,300 anggota penguatkuasa dan 900 pemantau harga untuk membuat pemantauan di seluruh rangkaian pasaraya, peruncit dan pasar basah. Sementara itu, Jemaah Menteri secara prinsip bersetuju dengan cadangan pelaksanaan mekanisme harga dua peringkat untuk mengawal harga minyak masak. Jelas Dato' Armizan, cadangan itu antara lain melibatkan pendekatan baharu penetapan harga minyak sawit mentah CPO yang berbeza bagi edaran domestik dan ekspor. Arahan keputusan Kabinet adalah supaya kementerian yang terlibat melakukan engagement libat urus langsung dengan industri yang terlibat dan insya-Allah saya yakin Kementerian Perdagangan dan Komuniti akan membuat pengumuman salah satu pendekatan baru yang Pulau Terengganu Arif tentang perkara itu bagi kita memperkenalkan kaedah two-tier pricing dalam CPO, perbezaan harga untuk edaran dalaman dan juga untuk ekspor keluar. Katanya anggaran RM1.9 bilion diperlukan KPDN bagi melaksanakan subsidi minyak pada tahun ini. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC kini dalam proses mengangkat kertas Jemaah Menteri berhubung pelaksanaan mekanisme penetapan tarif air yang baharu bagi dimuktamadkan di peringkat Kabinet. Ketika sesi penggulungan, Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad berkata sekiranya dipersetujui, ia akan membenarkan operator air di setiap negeri menentukan sendiri mekanisme penetapan tarif air tanpa perlu persetujuan peringkat persekutuan. Saya lihat ada pandangan yang hampir sama daripada kerajaan-kerajaan negeri rentas parti yang mana antara juga masalah air yang kita hadapi pada masa ini ialah kerana soal tarif. Ya, dan tarif air yang kita ada yang dah tak naik 40 tahun. Ya, jadi terutamanya kerajaan sebelum ini telah benarkan kenaikan untuk bukan domestik. Tetapi kita perlu juga sebab banyak negeri yang tidak ada banyak industri ataupun sektor komersial, mereka perlu kenaikan untuk sektor domestik tersebut. Dan Alhamdulillah ya, saya boleh katakan persetujuan ini secara amnya dilihat rentas parti dan kita sedang dalam proses untuk mengangkat kertas Jemaah Menteri tarif setting mechanism yang membolehkan kita ada satu mekanisme yang tak perlu kena tunggu dah selepas ini untuk kena bawa ke menteri dan sebagainya. Pembabitan Singapura dalam kaji selidik pengurusan sumber air di Johor tidak menggadaikan kepentingan negara. Nik Nazmi berkata matlamatnya untuk melihat apakah penyelesaian terbaik antara kedua-dua belah pihak. Saya pun ada di lawatan atau pemukiman pemimpin-pemimpin Singapura dan Malaysia dan dalam soal air ini kita sebenarnya sebelum ini pun ada perbincangan yang dibuat pada yang terakhir pada akhir 2019 atau awal 2020.
iaitu yang status akhirlah perbincangan tentang perkara tersebut. Maka kita merasakan penting sebab sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian, perjanjian itu kita rasa tidak ada masalah dengan beberapa aspek perjanjian tersebut, maka kita nak lihat semula perjanjian tersebut dan melihat apa solusi yang terbaik. Beliau menjelaskan ia memerlukan satu penyelesaian menyeluruh mengenai perkara itu. Kesatuan untuk pelakon perlu diwujudkan bagi memperjuangkan kepentingan kebajikan penggiat industri perfilman. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, sehingga kini tiada kesatuan yang terdiri daripada golongan pelakon didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Di peringkat KKD dan FINAS, template perjanjian perkhidmatan produksi yang standard sedang dirangka untuk rujukan dan kegunaan syarikat produksi filem tempatan yang mempunyai lesen aktiviti FINAS. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pelakon yang baru maupun veteran dan pekerja filem tempatan dari segi bayaran gaji atau allowance, perlindungan insurans atau perkeso, kemudahan perubatan, penginapan, keselamatan dan makan minum sepanjang tempoh mereka terlibat dengan produksi perfilman di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Jelas beliau terdapat lebih daripada 50 persatuan perfilman di Malaysia. Antaranya Persatuan Penerbit Filem Malaysia, PFM, Persatuan Pengarah Filem Malaysia, FDEM dan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profima. Tambatan ringgit dan kawalan peruntukan pertukaran mata wang asing tidak akan dilaksanakan buat masa ini dan ia mengambil kira ekonomi dan sistem kewangan negara yang berada pada kedudukan lebih baik sekaligus mampu depani turun naik pasaran kewangan global dan pergerakan kadar pertukaran. Tambatan ringgit dengan dolar Amerika memerlukan Malaysia naikkan kadar faedahnya selari kadar faedah di Amerika. Tindakan itu akan beri tekanan kepada kos pembiayaan lebih tinggi kepada rakyat. Bukan itu saja, Malaysia akan turut hilang kebebasan monetari selain harus mengikut kadar faedah mata wang yang menambat ringgit. Sebagai bank pusat yang bertanggungjawab terhadap kestabilan pasaran kewangan dan mata wang, BNN ataupun Bank Negara Malaysia akan memastikan pelarasan ringgit berada dalam keadaan yang teratur supaya tidak volatile dengan izin bagi menangani risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika. Kerajaan melalui BNN akan terus menguruskan risiko daripada perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang lebih teratur. Malaysia pernah menambat ringgit dan mengawal pertukaran mata wang asing semasa berdepan krisis keuangan Asia 1998. Dalam pada itu, beliau memaklumkan untuk tempoh jangka panjang, nilai ringgit boleh diperkukuh melalui dasar yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara. Contohnya ialah kita usaha kerajaan mentransformasi ekonomi negara dipandu oleh kerangka ekonomi madani menerusi pelan seperti NETR, NIMP, kajian separuh penggar, RMK 12. Penggunaan kamera keselamatan jalan raya baharu yang menggunakan ciri e-plate sedang dikaji dan ia langkah penambahbaikan untuk kurangkan risiko kemalangan. Kamera itu berupaya mengesan pemandu, lesen kenderaan dan tahap kelajuan kenderaan. Berkaitan dengan penambahbaikan, mungkin akan ditambah kamera ini tetapi bukan dalam bentuk yang ada sekarang. Di tempat-tempat yang baru tapi masih dalam kajian iaitu menggunakan e-plate dan sebagainya. Kos sebenar perolehan dan pelaksanaan kamera itu akan diumum jika penggunaannya dapat kelulusan. Kajian Miras mendapati tahap pematuhan pengguna jalan raya di lokasi pemasangan kamera berkenaan mencecah 99%.
Pertumbuhan KDNK Perusahaan Kecil dan Sederhana PMKS meningkat kepada 11.6% pada tahun 2022 berbanding 1.3% tahun sebelumnya. Sumbangan PMKS kepada KDNK negara juga meningkat melebihi sumbangan pra-pandemik COVID-19. Ia melibatkan nilai sumbangan RM580.4 bilion pada 2022 berbanding RM553.4 bilion pada 2019. Ini bermakna nilai sumbangan PMKS kepada KDNK negara makin meningkat meskipun sasaran peratusan sumbangannya kepada KDNK pada 2025 disemak semula. Di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, sasaran sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2025 telah disimak semula daripada 45% kepada 41%. Simakan semula ini dilaksanakan setelah mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara, selain konflik geopolitik di antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan berlakunya sekatan perdagangan, gangguan kepada rantaian bekalan dan peningkatan harga komoditi. Pelbagai usaha dilaksana untuk tingkatkan sumbangan PMKS kepada KDNK negara. Ini termasuk memberi tumpuan kepada industri bernilai tinggi dan pertumbuhan tinggi HGHV. Baik, ini pula usaha untuk menggalakkan syarikat dan usahawan tempatan terlibat dalam projek berasaskan teknologi hijau. Sejak 2010 hingga tahun lepas, pembiayaan RM7.5 bilion telah disedia menerusi skim pembiayaan teknologi hijau GFTS bagi tujuan itu. Sehingga tahun 2022, pembiayaan sebanyak RM7.5 bilion telah disediakan untuk tujuan ini termasuk pembiayaan patuh syariah. Dalam belanjawan 2023, GTFS 4.0 menawarkan pembiayaan sehingga RM1 bilion dan dibuka untuk permohonan sehingga 2025. Sektor keuangan pula beri komitmen pembiayaan lebih RM200 bilion sehingga 2025 bagi tujuan pembiayaan pematuhan amalan alam sekitar, sosial dan tabi urus ESG. Sementara institusi pembankan Islam telah salurkan hampir RM16 bilion kepada projek hijau sejak 2017 hingga September 2021. Penggunaan kaedah wakaf akan diperluas untuk meluaskan pembiayaan termasuk bagi tujuan ESG. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.